izin, kekuasaan ataupun mampu untuk menguasai mereka. Dan cukuplah, madailah ya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wakil atau sebagai pelindung kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik tuan-tuan, perbahasan kita berkaitan dengan ibadi, ya, sifat ibad yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Jika syaitan tidak mampu menguasai ibad Ar-Rahman. Baik, antara yang tersebut oleh tuan-tuan, insyaAllah malam tuan-tuan berkaitan dengan Surah Taubah ayat 12. Di antara ciri-ciri sifat ya yang telah dinyatakan oleh Hamzah tafsirnya berkaitan dengan ciri utama hamba-hamba Allah yang bergelar ibadah. Baik, yang pertama iaitu telah disebut dalam firman Allah Surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun, ya, at-taibun, iaitu mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan pertama yang patut dilalui oleh semua manusia untuk menjadi hamba Allah itu mesti menjadikan dirinya ya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, taubat sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, abidun, hamba-hamba Allah yang beribadat kepada Allah, bertaubat daripada dosa, lalu kita pun segera melaksanakan amal-amal saleh. Ya, ibadat itu ada yang khusus, ada yang umum. Khusus saja yang puasa, solat, sebenarnya zakat, zakat fitrah dan doa. Zakat fitrah ya. Baca elok-eloknya zakat ini tuan-tuan ya. Zakat fitrah ini elok-eloknya. Malam raya tu elok-eloknya. Itu apa? Paling baik malam raya tu ya. Ataupun pagi sebelum solat kan. Bila semua berebut ambil hari semua pagi itu. Jadi kes lepas gaya tu nak bayar zakat tu 5 kan sebelum. Baik, saya baca dalam surat bulan Ramadan ni daripada hari pertama tu dah kita keluar zakat ya. Itu ibadah khusus yang disebut zakat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lebih umumnya seperti makan kita, minum kita, ibadat juga. Jalan kita, duduk kita, ibadat juga. Jadi ibadat kalau diniatkan ya, kerana itu tuan-tuan insya-Allah tahu rujuk kepada hadis tadi sahih riwayat dari Imam Bukhari. Ya, hadis ini salah dia ahad. Karena itu satu seorang kerana sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis. Namun hadis ini adalah menjadi hadis yang pertama sekali dimuatkan oleh semua ahli hadis dalam kitab. Bahkan para ulama yang ingin menyusun kitab, tulis kitab mereka, maka hadis inilah yang menjadi kegemaran mereka yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai hadis pilihan yang utama sekali diletakkan di awal-awal kitab sebagai mukadimahnya, iaitu hadis berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja kata Rasulullah SAW, setiap amalan itu berhajat kepada niat. Kata Imam Nawawi, dengan niat itulah yang dapat nanti membezakan daripada adat dan juga ibadat. Kita makan pun adat, minum juga adat, ya, mandi pun adat itu. Saja. Baik, tidur pun adat juga. Kebiasaan, adat itu kebiasaan yang kita buat. Tapi kebiasaan yang untuk adat itu tadi boleh jadi ibadat dengan ni ya, kerana Allah. Malam tadi tuan-tuan tidur 5-6 jam tidur benar. 5-6 jam itu ada pahala. Ada ganjaran. Tidurnya bukan sia-sia tidur tuan. Ada ganjaran di sisi Allah SWT. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Ya. Jangan pula kita buat ibadat tidur, beribadat antara ganjaran. Banyak lagi tidur ya. Pasti sampai ke maghribnya. Nazar dan keputusan saya. Layak meninggalkan. Bukan itu sebenarnya. Ibadat itu harus dalam bertepatan pula dengan apa? Dengan sunnah Nabi. Dengan sunnah Nabi SAW. Semua ibadat sunnah ditinggalkan. Makan dalam sunnah, minum dalam sunnah, berjalan dalam sunnah. Kurang-kurangnya kemampuan kita untuk ikut sunnah Nabi itu dalam masyarakat ibadat. Tak betul. Yang betulnya umum. Baik, betul manusia bahasa. Ibadat. Yang kedua, ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Hamidun. Nak menjadi hamba Allah yang tak dapat kita dengan sentiasa bersyukur
kita bersyukur atas nikmat beri Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali saya menyebut ini tentang nombor, sekali saya sebut tentang tiga daya, kita cuba muhasabah, kita cuba muhasabah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini, tuan-tuan, saya tidak akan terbayar, tak mampu untuk kita bayar. Walaupun dia merupakan orang yang paling kaya di dunia ini, ya, sebab nikmat Allah itu tak boleh kita bayar dengan wang, kita dengan nilai harta itu tak mampu nak bayar. Sekali lagi dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam. Iman dan Islam ini, alhamdulillah, tuan-tuan, pilih oleh Allah. Saya juga dipilih, tuan-tuan dan puan juga dipilih menjadi orang Islam. Ada juga orang Melayu tak Islam. Sebut bangsa Melayu, ya. Taklid dalam perlembagaan kita faham Melayu Islam. Dan tapi sekarang ini kita rasa ragu-ragu sebut Melayu tu boleh jadi kita dua di sana, Islam atau tidak Islam, kan. Sekarang ini tuan-tuan, orang Islam dia rasa seronok pula, ya. Syarikat Islam dia rasa seronok pula kalau dia boleh convert agamanya. Sejak tukar menjadi Kristian, sejak masuk Islam balik, sejak menjadi Kristian, sejak masuk itu dan ini, ya. Keluar masuk agama macam keluar masuk tandas untuk mengakhir zaman ini. Tapi kita jangan lupa, itulah yang telah diberikan sedikit gambarannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan masyarakat umat Islam akhir zaman. Keadaan masyarakat umat Islam akhir zaman yang menjual agamanya seperti mana dia tukar pakaiannya, keluar masuk tandasnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil amal salihah fatakun fitan kasa'idil muslim. Dalam melaksanakan ibadat segeralah, kata Rasulullah, jangan takut nanti datang pelbagai fitnah. Fitnah itu pula datangnya betul-betul. Setiap kali satu fitnah datang, macam fitnah lain ujian, fitnah itu ujian. Setiap kali ujian ini tak terjadi lagi, ujian lagi pula lagi. Pertama-tama ujian sampai memberatkan seseorang untuk melakukan ibadat. Akhirnya apa yang jadi? Kata Rasulullah, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, petang jadi kafir. Wa yumsi mu'minan yumsi kafiran. Pagi besok pula dia beriman, petang besok pula kafir. Petang besok beriman, pagi pula jadi kafir. Yasihu diruna amal dengan dunia. Dia menjual agamanya. Jadi dijual agama. Jual agama ni katanya dengan apa? Dengan harta benda yang sedikit kaitan dengan keduniaan ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, orang-orang Kristian, dia mereka mempunyai dana yang kuat dan kukuh untuk mengkristiankan semua manusia, termasuk orang Islam sendiri. Mereka tawarkan dengan material, tawar dengan orang ringgit. Mereka boleh beli orang Islam itu dengan orang ringgit. Beli orang, beli agama, tukar dengan agama mereka juga. Sebab itu ada di kalangan masyarakat Islam yang terpengaruh dengan Kristian ini dengan sebab apa? Dengan sebab harta. Itu kata Rasulullah SAW. Benar atau tidak? Memang benar. Ternyata benar. Sekarang kita dapat lihat orang yang jadi murtad, salah satunya berpunca daripada itulah, ya, keduniaan. Orang yang fakir, orang yang miskin, kata Rasulullah, kan al-faqru yakuna kufran. Hampir-hampirlah kefakiran, hampir-hampirlah kemiskinan itu boleh membawa kepada kekufuran. Kalau tuan-tuan Madinah, satu cerita orang Melayu kita juga yang menjadi ketua padri juga, ya. Namanya Tuan Syekh Kamarul Zaman. Dan tuan-tuan saya belajar di mana di waktu itu sampai di Mesir. Dengan sini dia dah bertaubat lah. Sebelum itu dia Islam, sebelum itu dia Islam. Oleh kerana kemiskinan, ya, menuntut untuk mencari pekerjaan di Melaka tempat, merantau sampai ke negeri Melaka, disebut negeri Melaka mungkin ke tempat, pergi ke tempat itu dan tempat ini yang saya kalorinya, tentunya namun tak dapat duduk sekejap. Saya kerja ni, ya, nak cari duit, ya. Namun bila dah dekat, pencarian selama ini pun tak dapat, kerja tak dapat, tuan-tuan datang kembali Kristian dengan tanda Allah juga, bawa dia ke gereja, bagi minum holy water, pentas 3 hari. Tidak pun dia tak ucap kalimat syahadat pun tak boleh, Fatihah pun lupa. Diajarnya agama Kristian, dihantarnya ke gereja Vatikan. Di sana belajar, ya, Bible, Bible,
balik jadi padri, hantar ke Sabah ke Sarawak, saya tak lupa, jadi ketua padri di sana. Beliau berjaya mengkristiankan orang Islam. Disebut dalam tiga ni, kat Melaka berapa ratus orang yang jadi Kristian dekat state to state, dia disebut tuan-tuan. Akhirnya takdir hidayah Allah juga, takdir Allah sampai kepadanya, beliau menerima Islam ini, tukar balik dari Kristian ke Islam, lalu berazam menjadi pendakwah jalan, dan ingin semula untuk menarik semua manusia yang telah dikristiankan olehnya itu agar mereka pula ikut jejaknya menjadi Islam. Berlaku tuan-tuan, maka itu di antaranya. Sebab itu tuan-tuan, kukuhkan iman, kukuhkan Islam, dan itu nikmat. Saya sebut tadi yang paling besar. Muhasabah nikmat ini pasti kita akan dapat. Membalas nikmat Allah yang begitu hebat. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, tadi malam saya sebut, as-sa'ihun. Sa'ihun merujuk kepada orang yang mencari ilmu. Ikut pandangan majoriti mufassirin, orang yang mencari ilmu, mencari ilmu. Contoh semalam saya sebut Imam Bukhari, antaranya Imam Syafi'i, antaranya Tuan Ibn Jubair, dan seorang yang orang yang mengembara mencari ilmu daripada Andalusia, daripada Andalus. Beliau bergerak ke negara-negara Islam di kawasan timur, tuan-tuan, mencari ilmu ini, dan dengan ilmu tersebut beliau telah menulis dalam bukunya, tuan-tuan, dalam kitab yang pelbagai, tuan-tuan, yang menjadi rujukan utama masyarakat umat Islam, khusus dalam bidang tafsir, Al-Quran, Karim, begitu juga dengan Ibnu Battuta dalam pelayaran. Ibnu Battuta, saya belajar sejarah kenal dengan Ibnu Battuta ini. Dia berada Tunisia. Beliau bergerak merantau, mengembara, melayar dengan kapal tuan-tuan, dahulu lah tuan untuk mengembangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sampaikan beliau bila sampai di sebuah negeri itu, dia penduduk di negeri itu ingin melantiknya menjadi mufti di negeri tersebut. Orang yang hebat, orang yang tinggi ilmunya, dan banyak kita catatan yang tuan-tuan, sebagai sejarah tinggalan warisan kepada umat Islam. Alhamdulillah, semua mereka ini tuan-tuan berjuang kita bisa sa'ihun, mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, Melaka juga dapat dakwah Islam itu daripada sa'ihun juga. Kalau tidak orang Arab, saudara Arab yang datang ke negeri Melaka, sambil berniaga menyebarkan Islam, menyebarkan Islam kepada orang Melaka. Orang Melaka dapat Islam, maka negeri pertama di Nusantara ini, sebelah kita ini, tentu maka di sinilah, di Melaka lah menjadi saksinya, dan Selat Melaka itulah tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang dahulu daripada merata dunia, daripada Arab, daripada India, semuanya datang ke sini, tuan-tuan. Bukan sekadar berniaga, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga sebagai sa'ihun. Kita dapat hidayah, anak kita dapat hidayah, cucu kita dapat hidayah. Orang Islam nakal. Alhamdulillah, tuan. Akhirnya satu Malaysia ni jadi Islam. Raja kita dahulu para Islam beragama Hindu daripada Majapahit, rakyatnya juga pada masa itu tak mungkin Melaka ini beragama Hindu juga lah. Maka dia masuk Islam, kalau Sultan masuk Islam, maka rakyat Melaka pun masuk Islam. Jadi alhamdulillah, selamat kita tuan sa'ihun. Itu disebut sa'ihun. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab menuntut ilmu itu merupakan satu di antara ciri ibad, sehingga syaitan tak mampu menguasai ibad. Karena ibad ini mereka bukan sekadar beribadat dalam keadaan mereka kuat ibadat jahil, tapi ibad di sini mereka kuat beribadat dalam keadaan mereka berilmu, ada ilmu alim. Itu tuan-tuan Rasulullah ajar kita, saya kumu fi akhir zaman ubat Tuhan, nanti akan datang pada akhir zaman ini ahli-ahli ibadat yang jahil-jahil. Sebab tuan-tuan yang jahil-jahil ini mudah untuk syaitan menyesatkan mereka dalam ibadah, atas nama zikir, atas nama satu kumpulan zikir katakan. Sesat seperti mana ajaran-ajaran sesat,
Berzikirlah tuan-tuan. Penuh-penuh dengan zikir ini dapat mengingatkan kita kepada Allah, dapat dekatkan hati kita kepada Allah, dapat bisikan hati kita. Tapi dengan zikir cara yang sesat, cara yang bukan daripada ilmu yang sebenarnya, bukan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab syaitan telah berperanan dekat sana menyesatkan manusia dalam ibadah. Jadi manusia yang tak ada ilmu ini terumah-ambing. Sebab tidak ada satu neraja. Dia nak timbang mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Itu nak tu. Ini senang ke? Dia tak tahu. So, tidak ibadat adalah solat dan puasa. Seri kali sebut pada tuan-tuan dan puan. Solat yang Nabi tak pernah buat, dia katakan itu solat Nabi. Puasa yang tidak pernah Nabi lakukan, masa itu katakan olehnya. Puasa itu pun tak tahu yang dilakukan oleh Nabi. Begitu juga dengan amalan-amalan lain yang disebut. Penontonnya jadi sebabkan kepada Nabi SAW, tapi bukan datang daripada Nabi SAW. Itu ibadat Juhan. Baik, dalam Al-Quran dalam satu surah, kalau tuan-tuan masih ingat, ayat 17, ayat 18. Fabashshir ibad. Kata Allah, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada ibad. Ini ibad ni. Siapakah mereka? Alladzina yastami'una al-qawl. Iaitu mereka yang berusaha untuk mendengar dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fayastami'una ahsana. Lalu dengan ilmu yang mereka dapat, yang mereka dengar itu, mereka akan pilih yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Dengan cara itu, kata Allah, mereka akan mendapat petunjuk. Allah berikan ibad di sini apabila mereka berusaha untuk mendengar ilmu dan mereka pilih yang terbaik, maka mereka akan mendapat hidayah daripada Allah. Upaya-upaya tuan-tuan dan puan, usaha kita selama ini, tuan-tuan dan puan, berusaha untuk mengeluarkan diri daripada sebarang kejahilan agama ini dengan berusaha belajar menuntut ilmu, walaupun seketika itu di antara usaha yang boleh mengundang hidayah, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk tembuk sendiri yang membuat aspek ini dah cukup dah lewat lah. Hidup pun dah lama dah. Makin lama aku hidup makin hebat semua aku ni. Masa dia pun tertipu dengan diri sendiri. Dia pun tidak bekerja keras untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan yang selama ini dah cukup ilmu yang lain. Ada orang berkata pada saya begini kan, buat apa nak belajar? Kadang kalau kau belajar, kau tahu lagi susah enggak? Ya? Lagi belajar, lagi kau tahu, lagi jadi susah. Sebenarnya lagi belajar, lagi senang. Siapa kata lagi belajar, lagi susah? Dan yang susah itu tentang nafsu kata susah. Yang senang sebenarnya syariat yang tegak memudahkan kita. Baik, orang yang belajar, katakan fiqh ini sebenarnya. Orang yang bersolat, kewajiban bersolat itu berterusan selama hidupnya. Sakit atau sihat. Baik, orang yang tak belajar tadi tuan-tuan dia kata apa? Apalah, sakit, Tuhan tu maha adil, maha pemurah, sakit, tidak ada bayar. Mesti kita apa? Sedangkan Allah tidak boleh bagi orang yang sakit. Tidak boleh tinggal solat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit boleh tinggal puasa. Tapi untuk kepatuhan solat tidak boleh. Tidak boleh tinggalkan. Sakit macam mana saya pun tidak boleh tinggalkan. Sehingga kan tak boleh beri, boleh buku. Kita belajar, bagi orang yang belajar. Saya duduk boleh baring. Mengiring pun boleh. Gerakkan tangan pun tak lepas. Gerakkan mata. Mata kena gerak sejam. Hatinya kepada Allah SWT. Akal masih sihat. Untuk pun saya nak ambil. Tak payah saya duduk. Semayang tanpa duduk. Kalau tuan-tuan belajar kitab fiqh, mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan berada di satu tempat dengan satu helai pakaian saja. Dan pakaian itu pula penajis. Boleh solat dengan pakaian penajis itu. Baik, kalau pulang daripada imam dalam mazhab Syafi'i dia cakap, tanggalkan baju itu. Tak payah pakai pakaian penajis itu. Semayang dalam keadaan alian, telanjang mungkin. Boleh tak? Boleh. Sampai ke tahap itu, al-darurah dan al-darurah yang boleh kita ukur dalam keadaan situasi masa itu. Islam memudahkan bagi orang yang belajar. Bagi orang tak belajar, kita susah lah. Semayang tak sama lagi ni. Pakai saja. Ada pula semayang belajar. Dia dengar kan? Itu yang disebut. Sebab itu tentang orang yang belajar ini memudah hidayah Allah. Sebab itu kata Allah dalam ayat itu, Ulaika alladzina hadahum
Allah wa ulaika hum ulul albab. Allah iktiraf. Ayat 18 surah Zumar, Allah iktiraf kepada hamba-hambanya ini yang berusaha untuk belajar, menggunakan dirinya bersuara kejahilan agama, lalu ia dengan belajar tadi mengetahui ilmu yang sebenarnya daripada Allah dan Rasulnya. Dengan panduan ilmu tersebut dia mendapat hidayah Allah SWT dengan mengamalkan ilmu itu. Lalu kata Allah, Allah gelar mereka ulul albab, gelaran yang Allah sendiri bagi kepada ibad. Ini perbahasan kita berkaitan dengan inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kata dengan ibad yang tuan kepada Allah Taala. Allah gelar ulul albab. Ulul albab ini apa maksudnya? Bukan Ahmad Albab. Itu Ahmad Albab. Ahmad Albab itu kan ulul albab. Albab itu bukan itu bukan. Salah sebut. Ulul albab, orang yang mempunyai akal dengan dikira oleh Allah. Orang Yahudi pun ada akal. Orang Nasrani pun ada akal juga. Tapi mereka bukan ulul albab. Ulul albab ada ciri khusus. Allah pilih hanya orang Islam saja yang akan dapat ulul albab. Orang Islam juga mesti yang jadi akal, yang jadi akal. Kalau kita rujuk surah Al-Imran ayat 161. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan kita bumi ini diberkati setiap malam. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. Penciptaan langit dan bumi ini dan juga perselisihan malam dan siang itu, kata Allah, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, yakni kewujudan Allah di sebalik ciptaan bumi, ciptaan langit, sehingga berganti siang dan malam bagi mereka ulul albab yang menggunakan akal fikiran untuk mengkaji yang ada akal. Lalu Allah sebut siapa ulul albab dalam ayat itu. Ayat satu firman Allah Taala dari surah Al-Imran, firman Allah Taala, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ini dia. Jadi ibad yang ada ulul albab mesti ada diri ini. Alladzina yadhkuruna Allah, iaitu mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah. Yang pertama, sentiasa berzikir kepada Allah. Zikir itu ingat. Aisyah radhiyallahu anha ingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sentiasa ingatkan Allah setiap keadaan dan situasi. Itu nanti atau petunjuk yang baik tentang daripada Rasulullah SAW. Dalam ayat tadi nak jadi ulul albab, mereka ini mesti tidak putuskan zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka putuskan ingatan mereka kepada Allah Ta'ala, tak termasuk dalam kumpulan ulul albab. Orang Nasrani, orang Yahudi, mereka juga mempunyai ahli fikir yang hebat. Ahli fikir yang hebat. Mereka cerdik, mereka pandai, tapi mereka tidak ulul albab. Dengan kecerdikan mereka, dengan kepandaian mereka, rosak bumi ini. Rosak bangsa Palestin kat sana. Orang Yahudi kalau menempat kat mana-mana tempat, maka akan rosak bangsa itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kebanyakan negara tidak menjadikan sekutu mereka itu atau sahabat mereka itu, sahabat mereka itu orang-orang Yahudi. Kalau mereka terima dia orang Yahudi, macam gereja ni rosak bangsa mereka. Kat mana juga mereka berada, berarti mereka akan rosakkan bangsa itu. Mereka cerdik, mereka pandai, tapi mereka bukan ulul albab. Macam juga orang Nasrani. Karena mereka tidak menjadi Allah, mereka memutuskan hati mereka dengan
dengan Allah, putuskan hati mereka dengan Nabi Allah. Ini orang-orang Yahudi. Namun tuan, orang-orang Islam rasa ta'anjub pula dengan kehebatan, kepandaian orang-orang Yahudi. Sehingga apa sahaja yang dibuat oleh orang Yahudi, semua nampak baik. Semua nampak baik. Yang menjadi kegilaan anak-anak remaja Islam juga kat mana juga, kat mana Melayu kat mana juga tuan-tuan. Budaya yang diekspor oleh Yahudi dan Nasrani itu, budaya hidup mereka, inilah yang menjadi kegilaan anak-anak orang Islam di mana tempat. Bila pandang ke sana, hebat. Bila pandang ke sini, nampak tak hebat. Maksud saya bila pandang kepada Islam, bila pandang kepada diri Muslim, Muslimah, tak hebat. Tapi bila pandang kepada ibu orang Yahudi, ibu orang Nasrani, dengan budaya hidup mereka yang hebat itu, maka kita pun nampak hebat. Apa sahaja yang ikut-ikut budaya hedonisme, saya sebut tadi hiburan yang melampau itu tadi. Ya, dengan berlibur, masyarakat itu namakan masyarakat modern. Kemudian diukur dari sudut itu, mudah sangat buat keputusan dan spekulasi sebegitu. Sebab itu beberapa masalah Islam ada syariat, Islam ada panduan. Budaya hidup yang terbaik, semua kita katakan bahawa budaya hidup Islam lah yang terbaik. Kerana budaya hidup Islam itu adalah budaya hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka yang sentiasa berzikir ni, nak jadi ulul albab, sentiasa berzikir, hati ingat Tuhan, yang lupa tentang Allah Taala. Kalau lupa saja, masa lupa itu. Man ya'shu 'an dzikrir rahman wa qaydahu syaitanan fahuwa lahu qarin zukur. Ia benar. Firman Allah Subhanahu wa taala. Man ya'shu, sesiapa saja yang berpaling zikir rahman daripada mengingati Allah yang bersifat rahman. Ya? Kalau dia dah lupakan Tuhan, pada masa dia lupa itu, lahu syaitan, maka Allah akan gantikan tempat itu, adakan untuk itu teman, iaitu syaitan, fahuwa lahu qarin, menjadi teman rapatnya. Maka teman rapat syaitan itu akan bawa dia ke jalan yang dibenci oleh Allah, dimurkai Allah, dan jadi jalan yang besar pada ketika itu. Kalau siapa bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pertama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mereka yang sentiasa ingat pada Allah ini, kata Allah, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, duduk pun ingat juga, berdiri ingat, duduk pun ingat. Kita duduk tuan, ingat pada Allah Taala. Berdiri nanti ketika kita berjalan, dalam wal, kita ingat Allah SWT juga. Tak lupa tuan. Bukan ingat Allah dalam sembahyang saja, bukan dalam wal saja. Tapi ketika kita berada dalam situasi macam mana sekalipun kita ingat Allah Taala. Ada orang tak lupa macam itu. Tapi para awliya Allah dapat. Para awliya Allah punya, dalam keadaan mereka bersimak, berkomunikasi ini, hati mereka tak putus-putus fikir. Sebab itu Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian, Allah telah berikan ilham kepada Nabi itu agar sentiasa ingat kepada Allah Taala. Sehingga Aisyah menyatakan bahawa kerana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani, setiap keadaan situasi semua dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang layaklah sebagai Rasul. Kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul ini sebagai hamba Allah, nak jadi ibadah, nak jadi ulul albab, kena ikut Nabi, kena ikut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berfikir, boleh berfikir, kediri boleh berfikir. Perempuan tak nak masak itu tak nak ukur puasa, tapi memulai lauk dapur, hati kita berfikir, boleh berfikir, boleh bersalawat. Oh, kan ada kita dalam salawat. Sebab kita stay, orang nak stay. Tidak, mungkin itu salah satu cara, tetapi dengan cara yang lain itu lebih luasnya, lebih luas untuk kita berfikir kepada Allah SWT. Qiyaman wa qu'udan, duduk pun berzikir. Wa ala junubin, kemudian dalam keadaan kita baring pun kita berzikir. Kita ingat Allah SWT. Tak putus tuan-tuan, hati kita ingatkan Tuhan. InsyaAllah kalau hati tak putus ingatkan Allah Taala. Hebat tuan-tuan. Baik, Allah sebut di sana bukan sekadar berzikir. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Zikir satu. Yang kedua, fikir. Tafakkarun, gunakan akal fikir. Gunakan akal fikir. Kalau sekadar berzikir, tapi akal tak guna untuk nombor, tak usaha untuk mencari dan menilai. Peranan akal ni menilai. Peranan akal ini tentu dalam berfikir. Baik, itu orang yang besar.
dalam agama ini orang yang malas gunakan akal berfikir. Malas gunakan akal berfikir. Contohnya, dengan orang yang bukan Islam misalnya, yang masuk Islam ini dengan hidayah Allah. Tuan-tuan masih ingat Profesor Gary Nagel tersebut tuan-tuan, seorang ahli mathematician. Dia lagi Kristian, maka dalam bidang agama Kristian ya, diterapkan buku Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dia baca terjemahan ya, bahasa Inggeris. Lepas daripada dia melihat isi kandungan Al-Quran, dia tak baca ayat Quran, dia tak boleh baca. Dia lihat terjemahan. Dia lihat dan dia baca terjemahan. Lepas dia baca terjemahan itu, tuan-tuan, dia masuk Islam. Tahun 1978 kita dah masuk Islam. Tulis pula sebuah buku yang tulis olehnya, The Amazing Quran, hebatnya Quran ini. Di mukadimah dia kata sesuatu yang mengejutkan orang-orang bukan Islam ini apabila mereka memahami Islam itu dengan cara begini. Mereka melihat bahawa Al-Quran merupakan satu kitab yang sudah tua, kuno, kitab lama. Maka mereka membuat andaian, kata seperti Nagel ini, isi-isi dalamnya pun kuno dulu. Sebab kitab ini dah tua, dah lama. Maka isinya berkaitan dengan cerita-cerita lama. Dan Al-Quran itu sebuah kitab yang diturunkan di padang pasir. Maka isinya juga menyentuh cerita tentang padang pasir. Cerita pasal unta. Alangkah terkejutnya, kata Nagel, apabila mereka melihat setiap ayat Al-Quran Karim. Dan khususnya ayat yang itu tentang alam. Tentu tentang alam. Maka dapat dibuktikan ayat Al-Quran itu secara saintifiknya dapat disesuaikan ilmu semasa sampai ke hari ini. Kerana hormati Allah Ta'ala itu pada namanya masuk Islam. Fikir. Jadi ululah sahabat Sebab kita nak yang begini kan kita akan belajar sama sama besok bila kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.